Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Kak Iman pun baru balik sekolah, baru ambil anak apa semua, baru sampai rumah. Okey, nak live sekejap. Okey. Ramai tanya, ada parents yang bertanya bagaimana dalam produk Amura Superfood ni yang mana satu bagus untuk anak-anak. Okey, kat sini Kak Iman cerita pasal Amura Kido Dates. Kido Dates ni dia sangat bagus untuk anak-anak sebab dia ada tambahan dia bahan yang khas istimewa untuk anak-anak, iaitu kakao dan koko. Kakao dan koko ni dia bantu untuk anak-anak fokus. Selain dia menambahkan kesedapan yang ada dalam Amura Kido Dates ni, dia menambahkan fokus untuk anak-anak dan dia tinggi antioksidan juga. Dan juga koko kan, coklat kita tahu dia boleh bagi ketenangan untuk anak-anak. Okey, Kak Iman nak share tadi cerita pasal ada cerita pasal sifat wajib bagi Rasul dekat sekolah. Cerita sikit-sikit pasal benar, sifat benar, siddiq benar kan. Okey, kebenaran apa yang Rasulullah bawa ni semua benar-benar berlaku. Tak ada bukan rekaan, bukan dongengan semata-mata. So kita mulakan dengan tadi ajar anak-anak murid, mulakan dengan pemakanan Rasulullah apa semua kan. Anak-anak tanya anak-anak tahu semua makanan yang Rasulullah makan, semua anak-anak tahu. Rasulullah makan apa? Rasulullah makan kurma, dia kata. Lagi apa? Kismis, lagi apa? Minyak zaitun, lagi apa? Delima, lagi apa? Madu. Maksudnya anak-anak kita ni dah tahu dah makanan-makanan yang Rasulullah makan. Cuma kita ni tidak mendedahkan anak-anak kita dengan makanan yang Rasulullah dah makan. Masya Allah, memang terkejut juga tadi tanya dia orang pasal sifat siddiq kan. Lepas tu kita kaitkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Dia orang semua tahu kan. Jadi semua makanan-makanan yang Rasulullah makan ni, dia orang ni semua tahu. Cuma kita ni belum bagi pendedahan kepada anak-anak nak memberikan makanan yang Rasulullah makan tu kepada anak-anak kita kan. Contoh waktu pagi kan, tanya dia bila masa kita makan kurma, dia kata bulan puasa. Nampak tak kat situ kita ni sebenarnya kita bagi makan anak-anak kita bulan puasa sahaja. Okey, sebenarnya kita lagi kenapa kurma ni penting, kenapa kurma ni Allah sebut dalam Quran paling banyak kan. Maksudnya dia orang tanya, maksudnya hari-hari lah kena makan kurma ustazah. Lah hari-hari. Macam mana nak makan kurma hari-hari, dia kata kan. Sebab dalam kurma tu ada dia kata kenapa nak kena makan kurma hari-hari, anak-anak murid tanya tadi. Sebab dalam kurma ada khasiat yang diperlukan oleh tubuh badan kita setiap hari. Sebab itulah Rasulullah makan kurma setiap hari. Dan sebab itulah Rasulullah sihat sampai ke penghujung usia baginda. Dia orang tanya, takkan nak makan hari-hari ustazah kan? Kan manis, nanti kena kecil manis. Tak adalah makan kurma tu sampai sekilo sampai nak kena kecil manis kan. Okey, lepas tu tanya dia waktu bila. Sebenarnya hari-hari kita ni berpuasa, bukan dalam bulan Ramadan saja kita ni berpuasa kan. Hari-hari kita berpuasa. Sebenarnya dalam tempoh kita tidur tu adalah tempoh kita berpuasa. Jadi kita bangun tidur tu adalah waktu yang paling sesuai untuk kita berbuka puasa dengan kurma. Lepas tu dia orang tanya, nak makan kurma tu kena setiap pagi lah. Setiap pagi. Jadi sebelum pergi sekolah tu kena makan kurma macam kita buka puasa. Lagi-lagi kalau ada ibu-ibu yang ada masalah anak-anak ni yang susah nak sarapan pagi, jadinya memang sangat mengganggu proses pembelajaran. Nak tunggu rehat pukul 9 kan, 9 pagi kan. Jadi dia orang akan letih, dia orang akan rasa lapar, dia orang akan rasa mengantuk dalam tempoh masa pertama kedua sekolah tu. Jadi apa lagi perlu nak makan ustazah pagi-pagi? Apa lagi Rasulullah makan setiap pagi? Minyak zaitun. Macam mana nak minum minyak zaitun, dia kata kan. Apa lagi yang Rasulullah makan? Kismis. Lepas tu kalau nak pergi sekolah nak makan apa lagi yang bagus? Badam. Kismis. Lepas tu apa lagi yang bagus? Minyak zaitun. Dia kata macam mana ustazah nak makan kismis, nak makan tu apa semua kan. Tapi sebenarnya sekarang dah ada solution ni. Nak bagi anak-anak kita makan kurma, nak bagi anak-anak kita suapkan minyak zaitun, madu, kismis, delima kan. Maksudnya dengan adanya Amura Kido Dates ni sangat membantu untuk anak-anak mengikut sunnah Nabi. Jadi kalau anak-anak tanya Kido Dates ni apa, kita boleh terangkan pada anak-anak, inilah makanan yang Rasulullah amalkan setiap hari. Waalaikumsalam Ica. Sekejap je sebelum tunggu waktu maghrib balik sekolah ni kan, nak share je. Sebenarnya anak-anak kita ni dah tahu dah apa makanan yang Rasulullah dah amalkan, cuma kita belum nak bagi pendedahan. Kita hanya bagi pendedahan pada anak-anak kita makan kurma hanya bulan puasa sahaja. Tapi sebenarnya setiap hari kita perlukan zat daripada kurma ni untuk kuatkan antibodi badan, untuk yang ada masalah sembelit, untuk ada anak-anak yang ada masalah
pembuangan, sama juga sembelit lah kan. Jadinya kita perlukan khasiat kurma setiap hari supaya kita ni dapat cegah daripada penyakit. Kan kita tengok Rasulullah pun umur 50-an pun baru perangai pertama umur 50-an. Jadi umur 50-an kita nak yang macam mana kan sekarang ni. Jadi anak-anak pun tahu makanan-makanan yang melemahkan antibodi badan, jajan-jajan yang banyak pewarna, yang banyak perisa tu sebenarnya melemahkan antibodi badan anak-anak. So kita gantikan jajan-jajan anak kita tu dengan makanan sunnah, makanan kudapan yang paling sihat. Maksudnya kenapa sihat? Itu adalah memang Allah dah perintahkan kepada kita suruh makan supaya kita sihat. Bila kita sihat barulah ibadah kita akan lebih berkualiti. Kan sabda Rasulullah untuk yang ibu yang mengandung, dia kata bagilah ibu mengandung tu makan kurma supaya anak yang dilahirkan nanti akan mendapat akhlak yang baik. Maksudnya bukan anak saja akhlak yang baik, kan? Maknya ni pun kena juga akhlak yang baik, bapaknya pun kena akhlak yang baik. Jadi bukan hanya anak yang dalam kandungan je perlukan kurma. Perlukan kurma semasa dalam kandungan ni, bila dia lahir pun kita perlu lagi teruskan bagi dia makan kurma. Bapak dia, mak dia dan seluruh ahli keluarga pun teruskan makan kurma setiap hari. Kan kita tengok sebenarnya kurma ni ada tinggi positif. Bila badan kita ni kurang positif, kita akan mudah kena sakit lutut, ikut umur kan. Tadi cerita juga dengan anak-anak. Kita ni dilahirkan daripada tanah yang sifatnya menyerap aja. Kan kalau kita makan terlebih gula sekarang ni, bukan kita suruh sakit kencing manis sekarang. Dia menyerap sampai masa dia tak mampu nak serap, barulah penyakit tu datang. Penyakit tu datang, contoh kencing manis ke, darah tinggi ke, gout ke, apa semua tu kan. Jadi tubuh kita ni bila menyerap benda yang baik, dia akan bertambah sihat. Sebab tu alhamdulillah Puan Nuriati. Susah sangat anak-anak sarapan pagi, mesti pergi tandas. Itu mana nak dapat sarapan? Memang saya ada jual ni sebenarnya. Sampingan lah sambil mengajar tu, ini adalah saya punya sampingan untuk untuk menyebarkan makanan sunnah. Nak kena ajar sikit ni. Okey. Kemudian ramai anak-anak pun tanya tadi kan, macam mana ustazah nak makan kurma setiap hari, nak minum madu, nak minum minyak zaitun apa semua. Tapi saya tak adalah promote ni, cumanya kita kalau boleh dapat amalkan semua sekali makanan yang Rasulullah amalkan ni daripada anak kita kecil lagi, itu sangat bagus sebenarnya kan. Sebabnya saya terkejut tadi, saya tanya apa yang Rasulullah makan. Saja nak test kan. Diorang sebut semua sekali makanan daripada Al-Quran. Diorang semua tahu, tapi kita kurang pendedahan nak mendedahkan anak-anak kita ni dengan makanan ni. Kita suka reward anak-anak kita, suka beli jiwa anak-anak kita ni dengan beli keropok, dengan beli makanan-makanan yang viral dekat Facebook dengan apa semua kan. Tapi kita lupa nak beli jiwa anak-anak kita ni dengan makanan-makanan daripada Al-Quran. Memang terkesan sangat bahawa yang Rasulullah sebut, berilah ibu-ibu yang mengandung untuk makan kurma supaya anak yang dilahirkan untuk berakhlak yang baik. Sebenarnya tubuh badan yang sihat datang daripada jasad kita ni sihat, datang daripada kalbu yang sihat juga. So nak akhlak anak-anak yang baik, kita banyak bagi makanan-makanan daripada Al-Quran supaya menyerap segala yang baik, segala kebaikan yang ada dalam Al-Quran tu menyerap dalam tubuh badan anak-anak kita kan. Al-Quran tu sebagai penawar, sebagai penenang apa semua. Jadi segala panduan untuk sihat semua Allah dah sediakan dalam Al-Quran kan. Jadi untuk anak-anak, macam kita makan buka puasa, kita makan ke rumah supaya untuk persediaan tenaga kita, persediaan kita punya kita nak beribadah pun sebab itulah digalakkan makan kurma dalam bulan puasa, sebab kita bagi tenaga, kemudian kita nak rasa mudah untuk beribadah. Nampak tak kat situ sebenarnya kurma tu sangat membantu akhlak kita untuk lebih dekat dengan Allah. Sebab tu Allah sebut kurma paling banyak dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya kalau kita makan kurma bangun pagi, kita berbuka puasa yang sepanjang kita tidur tu, dia memberikan tenaga untuk anak-anak kita sepanjang tempoh. Kalau dia tak nak sarapan tu, sepanjang tempoh dia nak waktu rehat pukul 9 kat sekolah tu, dia bagi tenaga. Macam kita tahu khasiat kurma dalam bulan puasa, bagi tenaga, bagi kenyang. Kalau yang ada masalah pembuangan tu, bagi melawaskan, untuk otak juga, untuk akhlak juga sebenarnya. So sangat penting untuk zaman sekarang ni dengan macam-macam penyakit anak-anak kita dapat sekarang ni kan. Macam-macam sekarang ni, mungkin anak-anak dia tak macam orang dewasa kan. Dewasa ni umur 40 tahun baru penyakit akan datang. Tapi anak-anak ni kalau tanda dia mudah terkena jangkitan, itu memang sudah sangat kritikal dah sebenarnya. Antibodi badan semakin lemah,
dan kita sepatutnya beri makanan yang semula jadi, yang tidak diproses langsung untuk anak-anak. Kan? Maksudnya kalau dia dah amalkan daripada sekarang memang takkan rugi. Sebabnya makanan daripada Al-Quran memenuhi konsep halalan thayyiban. Halalan yang thayyiban ni halal lagi baik. Lagi banyak makan, lagi lama makan, lagi bertambah sihat. Kan? Sebab tu macam-macam juga suplemen. Tapi kita tengok suplemen tu adakah dia ada campuran-campuran lain, campuran gula semestinya. Tadi pun cerita juga dengan anak-anak pasal yang gula. Sampai ada yang soalan tanya, Ustazah, macam mana nak hilangkan gula dalam badan? Tanyalah balik, apa punca gula datang pada badan? Banyak minum manis. Kurangkan minum manis. Adakah kalau ada kencing manis tu nak kena banyak makan ubat ke Ustazah? Tak perlu katakan. Kena kurangkan minum manis dan kena kurangkan ambil pengambilan yang manis dan kena banyak puasa. Kawal terus. Dan kita punca penyakit kita adalah makanan, jadi kita kena kawal pemakanan. Itu yang lebih baik. Dia orang pun boleh tahu. Kena kurangkan manis. Kalau penyakit tu mula daripada pemakanan, kita kena kawal daripada pemakanan dulu. Cuba kurangkan, cuba kontrol dan cuba berpuasa. Kan? Sebab tu antara sifat siddiq yang Rasulullah bawa tu berpuasa Isnin Khamis. Isnin Khamis tu maksudnya sepanjang 7 hari kita makan apa yang kita nak, 2 hari tu kita kawal pemakanan kita. Kan? Kemudian banyaklah, memang tadi cerita memang anak-anak suka cerita bab pemakanan ni sebenarnya. Cuba boleh bayangkanlah, mungkin anak-anak ni boleh bayangkan kalaulah sebelum pergi sekolah tu diorang boleh amalkan semua sekali makanan yang Rasulullah amalkan, mesti diorang akan seronok. Kan? Macam takkan Ustazah nak minum madu, Ustazah nak minum minyak zaitun tu dah minyak Ustazah, macam mana saya nak makan, dia katakan. Tapi dengan adanya Amurakidus ni sangat membantu, sebab semua buah-buahan tu, kurma, delima, apa lagi dalam ni, kismis, dah di blender sekali. Buah-buahan segar tu dah di blender sekali dan diadun bersama madu dan minyak zaitun. Jadi dia tak ada masalah nak suap semua sekali. Dia dalam bentuk paste macam ni kan, biji-biji macam ni. So Kak Mak akan suapkan untuk anak-anak seorang sebiji lah setiap pagi. Kalau kata memang seorang tu memang dua-dua orang ni memang susah nak sarapan pagi, diorang tak suka makan makanan berat. So sebenarnya kalau diorang dah berpuasa daripada pukul 10 malam tak makan apa-apa kan, lepas tu nak sampai kepada 9 pagi tu, kesian anak-anak kita nak menahan lapar. Tu kadang-kadang mengantuk, diorang kadang rasa letih, diorang akan rasa tak boleh nak fokus dalam belajar bila dah keadaan lapar kan, nak tunggu rehat pukul 9 kan. So dengan adanya kita suap dalam ni kan, yang hitam ni adalah kurma sebenarnya. Kurma, lepas tu dia lembik-lembik ni sebab dah diadun bersama dengan madu, minyak zaitun. Kan ada kismis lagi. Kita tak payah suap dah anak-anak dengan 7 biji kismis setiap hari, nak suap sesudu madu, nak suap sebiji kurma. Sampai dia tanya, Ustazah, kita kena makan 7 biji kan sehari kurma? Macam mana Ustazah nak makan tu? 2 biji pagi, 2 biji tengah hari, 2 biji petang, sebiji malam je Ustazah. Tapi tak adalah, tak cukup masa nak cerita pasal makanan sunnah dengan anak-anak tadi kan. Sebabnya membawa cerita sifat wajib bagi Rasul tadi, membawa siddiq. Siddiq tu membawa apa yang Rasulullah bawa tu semua kebenaran kan. Bukannya makanan sunnah ni bukannya nak cerita saja-saja, bukannya sembang-sembang kosong, tapi sebenarnya adalah perintah daripada Allah. Kan apa yang Rasulullah bawa tu semua wahyu daripada Allah. Rasulullah tu wakil kepada kita ni semua umat dia. Buktinya Rasulullah sihat. Kan Rasulullah pun kata makan kurma 7 biji sehari dapat kurma ajwa dapat elakkan daripada terkena penyakit sihir. Rumah yang ada kurma penghuninya takkan lapar. Lapar yang dimasukkan oleh Rasulullah tu bukannya lapar macam lapar tak makan, tapi lapar yang dimasukkan adalah sakit. Maksudnya penghuni rumah yang tak ada kurma, kita takut sebabnya tubuh badan kita semua ni satu keluarga kita ni tubuh badan perlukan khasiat kurma. Sebab tu Rasulullah sebut yang tak ada kurma penghuninya akan lapar. So sebenarnya kita kena makan kurma setiap hari, sebab kurma adalah makanan yang paling viral dalam Al-Quran. Makanan yang Allah paling banyak sebut dalam Al-Quran. Sikit-sikit buah kurma, sikit-sikit pohon kurma, sikit-sikit. Paling best kisah Maryam itulah yang Allah suruh kata goncanglah dan kutiklah kurma dan makanlah serta bertenanglah. Maksudnya kurma ni bantu anak-anak kita bertenang. Tak kisahlah anak kita ke kita ni pun yang macam-macam fikir ni pun perlu bertenang sentiasa. Setiap isi rumah dekat dunia semua ada ujian Allah bagi kan. Ada saja kisah-kisah di sebalik setiap rumah ni kan. So kita perlu khasiat kurma, sebab sekarang pemakanan kita ni sangat fast foodnya, tinggi gulanya, tinggi kandungan tepungnya, tinggi kandungan gula kan. Jadi kita kena pilih sesuatu makanan yang seimbangkan
diet harian kita. Okey, ni cerita pasal anak je lah ni kan. Bukan cerita pasal mak lagi, pasal anak ni. Alangkah baiknya kalau setiap pagi kita mampu nak suapkan anak-anak dengan hanya sebiji ni sahaja ni. Dia sebiji ni, dia gentilan dia tak besar, boleh makan kemam je. Dia macam lembut. Sebabnya buah-buahan tu dah di blender, memudahkan kita. Sedap-sedap, memang sedap. Rasa kurma, ada rasa coklat sikit, ada rasa masa-masa delima sikit, memang sedap. Bukan anak-anak je, mak je pun suka. Buat kudapan dekat dalam kereta. Jadinya anak-anak kita dah tahu semua makanan-makanan sunnah, dan kita selain daripada menguatkan antibodi badan, sebenarnya membentuk akhlak yang baik untuk anak-anak kita generasi akan datang. Kan, sebab semuanya bermula daripada pemakanan. Sedangkan Rasulullah kata daripada mengandung lagi kena makan kurma, jadi kita kena teruskanlah. Daripada anak tu lahir, ni pun dah baby 6 bulan dah boleh makan dah, sebab dia bentuk paste kan. Kita kemik-kemikkan sikit, picit-picitkan sikit, kecil-kecilkan, kita suap terus anak kita makan sampai baby 6 bulan sampai ke tak kisahlah berapa umur pun boleh makan, tak ada masalah. Okey, anak-anak rasa bahagia bila apa yang diorang tahu makanan yang Rasulullah amalkan tu dia pun boleh dapat juga. Anak kita seronok sebenarnya bila dapat makanan yang Rasulullah dah amalkan. Kecil-kecil lagi dia orang dah dapat rasa apa yang Rasulullah makan, kan? Sebab anak-anak kat sekolah ni belajar. Bila dia belajar, dia buat praktikal. Dia nak rasa macam mana kurma, macam mana nak rasa minyak zaitun, nak macam mana rasa buah delima, khasiat makanan daripada Al-Quran ni. Okey, kalau kata yang sakit, insya-Allah kurma ni sangat membantu, sebab dia memang ada khasiat yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Kan, sangat semua khasiat yang ada buah-buahan dekat dunia ni ada dalam kurma. Sebab tu kalau kita kat Malaysia ni, kita panggil raja buah kita buah durian kan, tapi raja buah dunia adalah kurma, sebab itulah paling banyak Allah sebut dalam Al-Quran. So sangat rugilah kalau kita tak ambil pengambilan kurma, kita hanya makan ambil khasiat daripada bulan puasa dia, sebab kita nak bagi tenaga dalam bulan puasa, sedangkan bulan-bulan lain pun kita perlukan khasiat kurma. Terutama anak-anak kita yang memang sangat banyak perlukan tenaga. Pagi sekolah, petang sekolah kan. Makan pula tak menentu. Jadinya dengan ada ni, kita boleh suap bila-bila masa sahaja. Pagi-pagi memang sangat bantu. Jadi fokus, sementara nak tunggu pukul 9 tu, dia orang boleh fokus, perut dia orang pun kenyang, lepas tu dia orang pun ada tenaga melalui kurma. Kita tahu kan kurma ni ada pemanis semula jadi yang sangat-sangat bagi tenaga. Ada kismis dan ada serbuk badan organik, itu memang sangat bagus untuk meningkatkan fungsi otak. Jadi kalau anak-anak nak menghafal tu mudah, mana-mana yang nak membaca pun senang pick up, mudah fokus. Tak adalah pagi-pagi cikgu ajar dia blur je kan. Dia tengok cikgu aja tapi tak tahu satu benda pun tak masuk dalam kepala dia. Dia tak boleh nak fokus anak-anak ni kan. So blur kan. Blur, kesian anak-anak ni. So kita kurangkan bagi makanan jajan-jajan tu, jajan-jajan yang tinggi pewarna, tinggi perisa tu, semua tinggi gula untuk anak-anak tu, kita ganti dengan kudapan yang sihat ni, Amura Kiddo Dates. Kita latih anak-anak kita ni makan dengan makanan yang disebut dalam Al-Quran. Makanan yang paling viral dalam Al-Quran, kurma, madu. Anak-anak kita tahu, tapi kita kurang pendedahan untuk anak-anak kita. So pada yang berminat hanya RM59 sahaja. Kalau kita nak suap madu, nak suap semua-semua tu pun tak mampu. Nak beli satu-satu pun mahal. Nak suap-suap anak-anak tiap-tiap pagi seorang-seorang beratur. Sebuah bahan tu memang tak mampu sebenarnya. Tapi dengan dah dibuat macam ni, tinggal suapkan sahaja, tak ada masalah. So anak-anak boleh tingkatkan antibodi badan musim-musim Covid ni. Virus ada di mana-mana. So kita kuatkan antibodi badan dengan vitamin C daripada delima dan kismis. Kismis tu sangat bagus untuk otak dan juga antibodi badan untuk anak-anak. Okey, itu saja untuk yang nak dapatkan. Boleh, tak ada masalah. RM59 Kak Mak boleh post ke seluruh Malaysia. Okey, itu saja. Ya Puan Nuria, RM59 sahaja. Alhamdulillah, ramai juga lah parents yang dah beli kat saya. Diorang kata anak-anak dah muda, walaupun tak sarapan tapi dia orang masih lagi ada energi, masih ada tenaga untuk belajar. Walaupun dah malam tak larat nak makan, dah penat kan, dah letih, dia orang tak nak makan malam, suapkan ni pun tak ada masalah. So anak-anak kena kuat antibodi badan. Musim-musim Covid ni kita tak tahu kat mana-mana ada virus kan, tapi kita mampu untuk kuatkan antibodi badan anak-anak untuk menghalang daripada terkena jangkitan virus tersebut. Okey, Rasulullah pun cakap kan, makan kurma dapat elakkan daripada sihir. Maksudnya sakit sihir tu, dan ada juga sihir ni kan penyakit yang tak nampak. Jadinya macam virus ni pun
penyakit yang tak nampak juga. Tapi mudah-mudahan kita makan ni dengan niat, mudah-mudahan Allah lindungkan daripada penyakit-penyakit yang kita tak nampak ni, virus-virus ni. Mudah-mudahan anak-anak kita semua dilindungi, mudah-mudahan anak kita boleh belajar, boleh fokus dengan baik, dan mudah-mudahan kita, anak-anak kita ni menyerap makan makanan yang baik ni, mudah-mudahan mendatangkan akhlak yang baik dan kesihatan yang baik 5 hingga 10 tahun akan datang, kan? Macam kita jugalah, kita makan sihat hari ni, bukan sihat hari ni, tapi untuk 5 hingga 10 tahun akan datang. Kalau kita minum banyak makan benda manis, banyak makan benda yang mengarut, bergoreng sekarang ni, 5-10 tahun akan datang, itulah diabetes, itulah kecil manis, itulah kolesterol, itulah yang akan merosak-rosakkan saraf kita semua, kan? Jadi makan sihat hari ni, sihat akan datang. Dan kalau kita makan tak sihat hari ni, tak sihat pun akan datang. Okay? Saja ada call masuk. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan solat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi?